kita ikut pandangan yang mana lah kan. Baik, alhamdulillah. So kita lihat lagi ada tak soalan. Okey, ini tentang bila kita solat kan, bila kita sujud. Salah satu rukun kita adalah rukun solat adalah sujud kan. Yeah. So ada juga persoalan, sebenarnya waktu sujud ni boleh ke dahi kita dan tapak tangan kita ni berlapik kain? Okey. Macam tu Ustazah. Silakan. Dia macam ni. Apabila kita sujud dengan ni kan, kita kan letak tangan macam ni lah kan. Ya, betul. Lepas tu kita pun sujud gini. Yang kalau kita tengok, yang berlapik tu adalah kalau kita terlapik dengan kain, contoh kain macam ni lah. Kain tu bergerak bersama dengan kita ketika kita solat. Macam ni lah, telekong lah. Dia gerak sekali dengan kita. Kita bangun, dia bangun jugalah. Yang ini batal. Sebab berlapik. Kan? Maksudnya bila kita sujud dia tak boleh berlapik. Tapi kalau tangan tak apa sebab tangan ni uruf. Sebab orang perempuan tangan ni macam kalau kita pakai handsock gini lengan panjang tak apa. Kalau tak kita macam macam mana nak duduk gini. Oh jenuh duduk itu saja, betul tak? Ya, betul. Jadi kalau tangan tak apa, tapi yang dipentingkan adalah wanita adalah dahi inilah. So dahi ni kalau tengok banyak mana tu. Biasanya ulama ajar kita ni lah kalau kita belajar pondok kan, dia mengajar kita ni 3 jari sekurang-kurangnya atau 4 jari sekurang-kurangnya. Jadi ada persoalan lah sini. Ustazah, kalau kita pakai contohnya macam ni, macam saya tak apalah dahi luah ni. Cukup 4 jari ni atau 3 jari. Ada setengah orang 2 jari pun tak lepas. Sebab apa? Dia jenis berbulu-bulu sampai sini. Jadi Ustazah takkanlah saya nak tarik telekong saya sampai tutup macam ni. Yang tu dipanggil anak rambut lah. So anak rambut yang berlebihan tak apa. Nampak? Situ aurat lain pula lah. So kalaulah misalnya kita letak kain macam setengah tu kita letak sejadah tu, kita letak kain, kita lipat elok-elok, kita letak tempat sujud dan dia tidak bergerak bersama dengan kita. Kita pun sujud atas dia. Tu kan berlapik atas kain, betul tak? Ya, betul. Berlapik atas kain yang tidak bergerak bersama dengan kita adalah tidak batal. Tu maksudnya. Jadi kat sini kita kena bezakanlah sama ada kain tu memang bergerak sama dengan kita ataupun memang dia statik macam tu kan. Okey, baik, alhamdulillah. Baik, seterusnya kita cuba lihat lagi. Baru-baru ni pun ada terbaca perkongsian Ustazah di Facebook. Tentang apa tu? Tentang buat solat jugalah. Tentang bila duduk tahiyat tu ataupun duduk antara dua sujud, tiba-tiba aurat kaki kita terdedah sebab kain terselak kan. So ada macam pendapat kata tak boleh ni, kena ganti balik solat. Dia kata tak apa je sebab tak sedar. So macam mana Ustazah sebenarnya? Okey, kita ambil pandangan yang diamalkan di Malaysia lah kan. Kalau mengikut mazhab Syafi'i yang kita amalkan di Malaysia ini, kaki adalah termasuk dalam kategori aurat lah. Terutama dalam solat. Dalam solat ni lebih-lebih lagi dijagalah. Kan? Kalau di luar solat, contohnya dekat dapur macam kita cerita yang lepas tu, itu ada aurat yang kita gunakan untuk berjalan, betul tak? Macam contoh dalam rumah. Tapi kalau dalam solat kita betul-betul jaga. So kalau misalnya contoh terselak kaki, sebab kadang-kadang kain yang kita pakai tu singkat, ataupun kadang-kadang kita pakai kain dah elok dah, tapi stocking tu kita pakai tu pula dia macam singkat tau, sampai buku lali, terselak. Jadi macam mana kalaulah terselak sampai hujung, kita pun biar terdedah macam tu, batal. Kita kena buat sekali lagi. Tapi kalaulah tengah-tengah tu tiba-tiba kita pun terperasan rasa sejuk je. Biasa kita akan rasa sejuk kan. Rasa pelik ni kaki aku ni kan. Jadi dia boleh tarik. Tapi cara nak tarik tu macam mana? Dalam gerakan 1-2. Sebab apa gerakan 1-2? Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i, dia sebenarnya perbezaan ulama' ni ialah pergerakan dalam solat tu jangan sampai nampak bukan pergerakan solat. Maksudnya bukan pergerakan luar solat. Bila orang tengok dari jauh, Kamilah ni solat ke tak solat? Jangan sampai macam tu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ni, yang dikatakan pergerakan bukan di luar solat adalah jangan lebih daripada 3 kali. So bila kita nak contohnya betulkan kain kita, kena gerakkan 1-2. Apa maksud gerakan 1-2? 1-2, berhenti dulu. 1-2, berhenti dulu. 1-2, berhenti dulu. Dia tak boleh kalau gitu batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab lain tak apa. Oh, baik. Macam contoh kita pergi ke Mekah kan, selalu saya bagi contoh Mekah lah, mudah. Kita pergi ke Mekah, kita nampak orang tu dia siap jalan ambil anak dia. Lepas tu sambung balik solat. Tak batal ke Ustazah? Tak, sebab dalam mazhab dia selagi kalau kita nampak dari sudut uruf tidak keluar daripada perbuatan solat, maka tak apa. Dia tak ada 3. Tempat kita 3. So maknanya gini. Satunya kalau kita terasa maka kita kena tutuplah kaki kita. Tapi kalau misalnya kita pula, macam saya tengok Kamalia terangkat.
So saya daripada belakang kena tolong tutup. Maksudnya gitu. Sebab dalam mazhab kita yang kita amalkan di Malaysia adalah kaki tu termasuk aurat dalam solat. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi Kak Sini nak kata bila kita kena jagalah kan, bila kita rasa tu cepat tutup. Tapi ingat bukan kita tegur apa, tapi ingat rules dia 1 2. Ya, gerakan 1 2. Ya. Sebab saya selalu anggap macam ni Kamelia, solat ni dia macam tentera perang. Oh, masya-Allah. Bila nak gerak saf tu pun 1 2, 1 2. Bila nak garu tak apa, dia anggota besar kan. Macam gatalnya, kita pun letak macam ni kan. Jadi garu banyak tak apa, tapi yang ni jangan gerak banyak. Tapi kalau gini, ini dah berapa kali ni, ini batal. Jadi kalau nak gerak pun 1 2. Berhenti dulu. Gerakan 1 2 dia panggil. Gerakan 1 2 ya, macam tentera. Masya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Okay, banyak juga benda yang kita dah kongsikan sebenarnya, masya-Allah, dalam masa 20 minit ni. Alhamdulillah. Baik, seterusnya, okey, ada juga persoalan tentang bila kita solat kan, bila kita pakai telekung, especially telekung putih. Kadang-kadang orang ada kerisauan sikit, telekung putih ni kadang jarang kan. Bila dekat tempat macam biasa macam ni, dia rasa dia tak nampak lah warna kulit. Tapi bila pergi dekat cahaya, tiba nampak macam berbayang. Sebenarnya macam mana tu Azhar? Dikira menutup aurat ke tak untuk solat? Okey, dia sebenarnya pakaian putih ni kan, macam kita kan selalu kalau orang lama-lama, saya pun kadang suka tau telekung warna putih kan. Sebab tu kat Raudah kita ada juga yang warna putih kan. Sebab dia ada peminat setia warna putih ni. Rupanya kalau tengok, memang kalau kita tengok ni dia kata sunat pakaian putih, sebab apa dia kata kamu nanti akan dikapankan dengan putih juga. Jadi setengah orang tu dia wasiat dah, yang saya pakai untuk solat ni, esok kapankan aku pakai ini juga. Sebab kan kapan kan kita punya telekung ni mudah untuk kapan. Kan? Sebab bila kita potong-potong dah boleh kapan dah sebenarnya. Okey, tu satu. Tapi masalahnya bila jarang. Di situlah sebenarnya kalau misalnya kita solat lepas tu jarang. Itu yang kata makruh. Makruh bila jarang. Dia tutup aurat tapi tak sempurna. Ataupun ketat. Ataupun menampakkan tubuh. Setengah kain tu, macam kita tengok kain lekra lah contohnya. Bila kita bergerak nak pergi ke masjid tu, nampak habis lekuk-lekuk yang ada. Kita pun segan macam mana kan, betul tak? Kena pula tubuh dia lawa pula kan. Dia tengah proses berdiet kan. Masya Allah. Jadi akhirnya benda tu dia boleh, tapi kalau nak bawa kepada haram dia akan jadi makruh. Solat sah tapi dari segi aurat tidak sempurna. Tu maksudnya. Sebab tu tadi saya sebut sunat kan, pakai sekurang-kurangnya 3 tadi kan. Tutup dalam, lepas tu tutup badan kan. Lepas tu ambil satu lagi tutup. Kalau kita tengok orang Iran kan, saya suka dah cerita sebab saya suka travel kan. Jadi kalau kita tengok orang Iran, cara dia pakai macam mana? Dia akan pakai jubah dengan tudung, lepas tu dia akan ambil kain besar. Kain besar dia akan letak dekat luar ni, lepas tu dia akan gigit macam ni. Tu cara orang Iran pakai kan. Sebab dia nak pastikan tebal dan tutup. Macam kita ni alhamdulillah kita pakai macam sekarang, kita pakai telekung Raudah kan. Dengan dia punya fabrik tebal, lepas tu dia tidak mengikut tubuh dan badan. Kan, kecuali kita sengaja menampak-nampakkan, tu cerita lain kan. Macam kita cerita yang minggu lepas lah kan. So macam kita mudah, tak perlulah pakai 2-3 kali. Dan dalam pun kita memanglah pakai baju. Ya, betul. Okay, baik, alhamdulillah. Jadi cubalah untuk elakkan, kita jagalah daripada buat perkara yang makruh kan. Macam Ustazah kata tadi, kita pakai biar tebal lah waktu kita solat tu kan, 3 lapis tu, masya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okey, di sini ada kat Facebook ni ada soalan. Apakah pendapat Ustazah tentang telekung lycra? Ustazah ada sebut sikit tentang telekung lycra ni. Saya urai sikit lah ya. Boleh silakan. Saya gini, untuk telekung lycra sama ada telekung lycra ke baju lycra ke, betul tak? Kadang-kadang memang kita suka pakai lycra ni sebab dia lembut. Kan, lepas tu dia sejuk, dia macam apa-apa sukalah. Kan? Tapi lycra ni dia kena sangat berhati-hati dengan pemilihan fabriknya. Kena cari yang tidak melekat pada badan. Sebab tak kena gaya, daripada kita tutup jadi nampak semua. Walaupun kita pakai yang besar, betul tak? Sebab tu dalam solat macam saya sangat pentingkan fabrik. Saya selalu bagi tahu kat Kamelia banyak kali. Saya sangat pentingkan fabrik. Macam Raudah saya tanya, fabrik apa dia pakai ni kan? Sebab satu, saya tak nak benda tu melekat dekat badan kita. Satu. Yang kedua, kita tak nak pula panas.
Bayangkan kita pergi masjid besar-besar, ramai-ramai, penuh orang, tiba-tiba panas pula. Kan sebab tu pemilihan fabrik ni penting supaya ibadat kita tu selesa. Ya, betul. So dia tak apa berbelanja mahal sikit, tapi sebenarnya untuk kita bertemu dengan Allah SWT dengan lebih selesa. Boleh nak pakai lycra, tapi dia kena ada beberapa benda lah kena jaga. Kalau yang melekat tu, kalau badan yang tak sesuai jangan pakai. Tapi kalau badan sekeping tu boleh kira sikit. Ataupun pastikan pakaian dalam tu kena sangat sesuai. Sebab kalau tak, dia akan kadang-kadang see through lagi teruk lah. Itu maksudnya. Muka dijauhkan lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi itulah kita pilih dan material yang terbaik bila kita pakai telekung kan, supaya kita punya aurat terjaga dan kita pun selesa lah, insyaAllah. Okey, baik. Masya Allah, ada soalan dekat sini. Okey, silakan. Ustazah, kalau anak Siapa rambut yang tanya saya soalan sampai tu? kening, tak ada nama kat sini. Anak rambut saya sampai kening, wajib ke saya tutup waktu solat? Okey. Itulah yang saya kata tadi. Syarat dia, kita ulang baliklah, mungkin ada yang baru masuk. Saya kata kalau bila kita sujud, dia sebenarnya ada 7 anggota sujud yang kita mesti kena lantai kan. Tapi bila kita wanita, yang wajib kena lantai betul-betul direct adalah dahi. So sekarang bila kita nak tutup, pasal apa yang kita nak jaga-jaga sangat bab tutup ni? Kita nak jaga-jaga bab tutup supaya jangan tertutup dahi. Kalau tak, dia akan jadi batal kan? Tapi saya dah cerita tadi, sekurang-kurangnya 3 atau 4 jari. Kalau macam saya, jari gemuk. Kalau Kamalia jari kecil 4 lah kan? 4 boleh. Macam saya 3, tapi kalau dikurus sikit jadi 4 kan? So macam ni. Tapi ada orang tu, katalah 4 ni namanya dahi. Tapi dia ada juga kat sini. Lepas tu kadang-kadang tanjung. Kita panggil tanjung. Tanjung ni sampai sini. 2 tak lepas. Jadi macam mana nak sujud Ustazah? Kalau gini, ambil 3 jari, setakat muka kita tu. Jadi yang nampak di luar itu sebenarnya dah orang panggil bulu muka. Bukan lagi termasuk dalam kategori rambut. Dia ada kategori-kategori orang macam ni. Lepas tu dia tanya pula, Ustazah boleh ke kita nak cukur Ustazah? Sebab saya pun segan berbulu je sini kan. Saya kata boleh, tapi berhati-hati, sekali cukur tu lagi lepat. Itulah masalah kita, betul tak? Betul. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi moga-moga terjawablah persoalan tadi, insya-Allah. Okey, baik. Okey, jemput ramai-ramai boleh bertanyakan soalan jugalah di Facebook dan juga di Instagram insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita dah berkongsi banyak jugalah perkara-perkara yang mungkin sama-samar, tapi sekarang Ustazah dah bantulah untuk sama-sama fahamlah, beri pencerahan. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin kita nak kena sebut jugalah pasal bunga ni. Corak dan design kan. Betul. Ya, ada dekat juga ni. Ya betul. Contohnya sekarang macam kita pergi solat tarawih ramai-ramai, so kita jumpalah macam-macam design kan. Ya betul. Kita elakkan design yang mengganggu khusyuk orang lain. Dan kadang-kadang mengganggu khusyuk kita sendiri. Dah lawa sangat, merelip-relip, daripada jauh kita jalan nampak kita seorang. Bila tengok je kat jemaah, macam kalau kita ada drone lah kan, kita tengok klik-klik dia seorang. Elakkan pakai macam tu. Sebab nanti mengganggu khusyuk kita dan mengganggu khusyuk orang lain. Tapi Ustazah boleh tak kalau misalnya kita nak solat ni, lepas tu kita pakai bunga-bunga macam ni? Bunga macam yang ikut huruf macam ni tak apa, betul tak? Tapi kalau yang orang kata berkerawan sampai orang tengok, berapa ribu kerawan dia ni, berapa beli kat mana ni, tak boleh. So pakai tu biar sederhana. Ya, biar sederhana. Itu kata kunci lah. Bukan sahaja waktu solat, tapi dalam kehidupan itu jugalah biar bersederhana, insya-Allah. Baik Ustazah, kalau tadi kita banyak juga cerita tentang aurat lebih kepada perbuatan kan, luaran. Macam mana pula dengan aurat suara? Okey. Baik, sebab kadang-kadang orang kata, memang ada setengah pendapat kata aurat wanita ni suaranya aurat. Okey. Baik, kan kadang-kadang kita ada situasi kita dah solat berjemaah, maghrib berjemaah, tapi wanita saja. Dan kita tahu waktu solat maghrib dan isyak suara kan jahar kan kuat kan. Kena kuat. Jadi dikira boleh tak untuk wanita bersuara kuat waktu jadi imam, tapi sama wanita saja. Okey. Wanita ni dia boleh jadi imam dalam kes apabila bersama dengan wanita saja. Dan adalah situasi yang berlaku pada para sahabiyah lah. Bila dilantik imam, betul tak Okey. Dalam konteks ini, kalau seorang wanita ni nak menggunakan suaranya dalam solat, kalau saya lah, saya biasanya tak guna mikrofon lah.
Kan sebab kadang-kadang kalau guna mikrofon ni orang tepi sana pun dengar, orang sini pun dengar kan. Kadang-kadang kita betul lah dalam kita punya rumah ni ataupun dalam kita punya tempat ni perempuan semua. Tiba-tiba kat belakang tu ada sengih seorang. Ada sengih 2-3 orang ada lagi kan. Kalau ada dia lebih baiklah dia tu jadi imam. Jadi biasanya saya tak pakai mikrofon lah. Tetapi saya baca kuat untuk mendidik yang belakang. Cuma ada keadaan tertentu Kamelia saya tak baca kuat. Sebab apa? Sebab mungkin di belakang saya semua kita dah terror. Saya tak baca kuat juga. Sebab kami masing-masing dah terror. So kami fahamlah. Kita pun tak perlu nak jahar sebab kita adalah imam wanita. Tapi biasanya kita kuatlah sebab ada yang belakang kurang ni lah. Tapi bila kita baca tu contohnya wanita, basically suara wanita ni tidak aurat bagi pandangan saya lah. Sebab kita dibenarkan contohnya untuk bermuamalat kan. Bersoal jawab. Macam Aisyah pun adalah seorang muftiah kan dulu kan. Yang banyak orang merujuk soalan, mengajar para sahabat tentang agama dan sebagainya. So menunjukkan suara itu adalah dibenarkan bagi orang wanita. Tapi yang tak bolehnya ialah bila suara tu digunakan untuk menggoda orang lain ataupun nada suara tu adalah suara yang ada, saya sebut sikit boleh? Suara tu suara erotis. Bahaya nak sebut kan. Apa kita punya bos tengok je kan. Maknanya suara tu suara ni boleh merangsang nafsu orang lain. Itu tak boleh. Tapi ada orang Kamelia memang dilahirkan Allah suara dia sedap sangat. Ya, kan, betul ada. Suara dia bila bercakap tu macam nyanyi. Saya duduk dengar macam Siti Nurhaliza kan, saya dengar cakap, dia ni bercakap ke menyanyi? Saya tak sungguh. Bercakap pun ada tone tahu suara dia. Memang Allah bagi. Cumanya Ustazah, macam mana orang macam ni dia nak bertarannum? Saya pun tanya juga ustaz yang pakar tarannum. Ustaz, macam mana kita nak beza orang tu dia bertarannum tidak menggunakan suaranya untuk menggoda orang lain ataupun merangsang syahwat dengan bertarannum yang betul-betul. Dia kata gini sebenarnya. Kalau kita bertarannum ikut disiplin, memang susah nak menggugat nafsu orang lain. Tapi kalau misalnya kita bertarannum dengan tidak disiplin yang betul, contohnya sengaja tarik panjang-panjang, Bismillahirrahmanirrahim, dah habis dah gaya tarannum kan? Dah di luar disiplin, itu memang kalau pakar tarannum pun dia marah. Kalau orang Kelantan kata ringgit ni beringgit panjang. Nak jadi macam wayang kulit tu. Yang tu kita elakkan, terutamanya kalau nak tarannum dalam solat ataupun nak tarannum dalam bacaan Quran bagi seorang wanita. Tapi kalau macam saya duk ngajar macam ni kan, nak tergoda macam mana, suara pun dah macam askar ni, betul tak? Masya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kat situ ada pencerahan dah untuk bab suara kan, insya-Allah. Baik. Jadi tadi pun Ustazah ada kongsikan juga tentang anggota ketika sujud. Ustazah kata ada 7 kan. Boleh tak Ustazah beritahu lagi apa kisah dahi tu? Okey, dahi. Lepas tu tapak tangan, betul tak Lepas tu satu lagi adalah lutut dan kemudiannya ibu jari. Kaki. Ibu jari kaki. Kan kita kena letak. Tapi kalau wanita yang lain tu semua tertutup. Tak macam lelaki. Yang kita betul-betul direct mesti, maknanya tanpa berlapik adalah dahi. Itu bagi wanita. Kalau lelaki 7 tu dia mesti betul-betul kena lah. Sebab tu setengah orang hidung dia panjang. Macam mana Masya-Allah. Kalau saya pergi Iran, dia punya hidung tu bengkok sungguh tau. Lepas tu dia nak kena dahi ni, dia tak kena dahi. Sebab dia punya hidung ni panjang sangat. Kalau dah memang macam tu, itu kejadian Allah SWT. Itu tak apa. Tapi sebenarnya boleh. Kalau kita tengok macam orang India ni dia mazhab Hanafi tau. Mazhab Hanafi dia nak betul-betul direct orang lelaki. Sebab tu kalau kita tengok kopiah dia tahu macam mana? Kalau kita kopiah kita kan direct macam ni kan? Ya, betul. Kopiah dia macam ni. Ada 4 segi kat sini. Saya tanya mak saya, "Mak, kenapa kopiah dia 4 segi ni?" Dia kata mazhab Hanafi dia betul-betul nak jaga direct ni, so kopiah dia 4 segi. So bila dia pergi Mekah, dia pakai kopiah ada lengkok 4 segi ni lah. Tu mazhab dia. Tapi kalau kita pakai orang kata kopiah ke songkok tu, angkat sikit bagi kena atas ni. Baik, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama jagalah aurat kita waktu sujud tu kan, insya-Allah. Baik. Boleh Ustazah kongsikan juga tentang ada tak kisah zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah mungkin menegur wanita ketika solat dan sebagainya lah. Okey, dia macam ni Kalau kita tengok antaranya isu yang viral lah sekarang, wanita
afdalnya solat kat rumah, bukan solat berjemaah. Ya, Betul tak? sekarang Kita pun dah confused. Kan orang tanya, Ustazah kata kena pergi masjid kan. Tapi sekarang Ustaz kata jangan pergi, kalau boleh dalam bilik tu cari lagi bilik. Kan? Betul tak? Sini saya nak jawab macam ni lah kan. Satunya memang kau tengok ada hadis yang mengatakan wanita tu lebih afdal di rumah lah. Tapi para sahabiah juga macam Aisyah contohnya pergi solat subuh ni berjemaah di masjid. Lalu masa tu mereka pastikan ada orang negur. Kan orang negur. Tahu tak sebab apa sebenarnya wanita ni Rasulullah kemudiannya turun ayat Quran mengenai isteri Nabi dan wanita kena tutup aurat betul-betul. Surah An-Nur semua tu kan turun tu kan. Sebab apa dia? Sebab apabila wanita ni isteri-isteri Nabi keluar, orang tak nampak beza antara wanita mukmin dengan bukan mukmin. Lepas itulah ditegaskan perintah untuk menutup aurat. Sebab apa? Untuk bezakan antara orang mukmin dengan wanita kafir, wanita yang bukan mukmin lah. So sekarang bila kita nak pergi solat tu macam Aisyah, dia nak kejar sangat pahala solat berjemaah dekat masjid satu. Yang kedua, masjid pada zaman Rasulullah ni adalah pusat segala aktiviti. Jadi kalau wanita tak join, wanita ni macam mana? Akan ketinggalan juga. Betul. So waktu subuh mereka ramai-ramai pergi. Dan mereka pastikan bila mereka balik matahari tak cerah lagi. Orang tak nampak dan mereka ni orang kata kelubung. Kelubung ni maknanya tutup betul-betul supaya orang tak nampak mereka. Maknanya boleh pergi solat berjemaah untuk kita dapatkan fadilat, untuk dapatkan kita menyertai aktiviti kat masjid, tapi tolonglah jaga aurat, tolonglah jaga fitnah. Contohnya macam kita ibu tunggal. Terutama ibu tunggal sensitif tau. Saya kena sebut ni Kamilia. Ibu tunggal kadang-kadang kalau kita pergi masjid, orang ramai duk intai kita. Sebab ibu tunggal ni dia lagi laku daripada anak dara. Macam tu. Betul tak? Jadi dia akan kadang-kadang jadi perbalahan tau kat masjid. So saya kata gini lah, kalau awak ibu tunggal ni, awak jalan kawasan ni. Lepas tu kalau nak bagi makanan, tak apalah uruskan yang wanita je. Tak payahlah berurusan dengan orang lelaki. Jadi kita nak bergaduh sama isteri dengan suami ni. AJK pun pakat mengamuk habis. Kan? Jadi benda-benda ni kita kena jaga maksudnya. Tapi kalau dah sehingga menimbulkan fitnah, maka kita solatlah dekat rumah kita. Tapi seboleh-bolehnya kalau tarawih kita nak berjemaah juga. Sebab kita nak 27 pahala. Saya ambil pandangan gini je. Kenapa saya pergi solat tarawih berjemaah juga dekat masjid? Sebabnya saya nak didik anak saya. Yang kedua, masa Ramadan lah saya nak berhubung dengan sahabat-sahabat setaman. Sahabat-sahabat masa ni duk jumpa iftar sekali, ngaji sekali, solat sekali. Masa ni je jumpa. Masa lain kan kita sangat busy. So kita ada sebab-sebab tertentu. Tapi bila kita pergi, kita jagalah pergaulan. Jangan pula, saya nak sebut ni lah, saya cerita bab ni panjang sikit bagi orang faham kan. Ya, faham betul. Jadi contohnya lah, bila kita ni kan duk uruskan iftar, gembira sangat, bertepuk tampar lelaki perempuan. Alah tak apa ustazah, umur kami dah 60, 70, saya kata terak gosok lebih sikit, rasa macam mana? Macam tu kan. So benda ni lah yang kita kena jaga bila kita pergi masjid, terutamanya wanita. Masya Allah. Baru-baru ni pun viral juga kes ada perempuan datang ada anak muda ni dia pergi masjid tapi sebab dia berkenan kat imam. Ada yang macam tu. Viral kan? Viral, Masya Allah. Jadi salah ke kita berkenan kat imam sebenarnya? Salah ke tak? Itu kita bincang episod lain. Nanti jodoh kan? pun imam. Masya Allah, itu tajuknya. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita pun dah berkongsi banyak perkara tadi kan. Ada satu lagi soalan yang sini Ustazah. Cara menegur ketika solat. Kalau macam contoh imam tersilap, contoh imam sepatutnya contoh duduk tahiyat akhir, tiba imam terus bangun. Kalau macam lelaki kan kita boleh tepuk kan ataupun sebut subhanallah kan. Kalau wanita pula macam mana kita nak tegur? Okey, kalau lelaki biasanya kita akan sebut dengan zikir lah, subhanallah, Allahu akbar. Betul tak? Tapi kalau kita perempuan ada jemaah lelaki bersama, cukup dengan tepuk. Contoh kan, kita tepuk lah. Contoh saya tunjuk saya tepuk. Tapi janganlah pula dia tak dengar, tepuk lagi. Dia tak dengar, biarlah. Kalau sampai membatalkan solat, kita mufarakah lah. Kita berhentilah maknanya. Kalau dia dah sampai batal kan, maka kita kena mufarakah, kita habiskanlah solat kita. Tapi kalau benda tu melibatkan sunat, tepuk-tepuk tak jadi apa kan. Tak apa, biar. Teruskan. Saya pernah kena baru ni. Bila pergi solat dekat masjid, imam tu terlampau khusyuk. Imam Hafiz ni dia jenis tak tengok Quran, dia memang hafal 30 juzuk. Masya Allah, memang betul-betul lah kan. Jadi dia terlalu khusyuk sampai 3 rakaat tarawih.
Dia tak perasan. Saya pun jadi confused. Khusyuk Ke aku seorang yang tersalah kira? Kan, tapi tak apalah sebab benda sunat tak apa. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi ada cara menegur lah, tapi kalau tak dapat juga tu tak payah beria sangat lah kan. Cuma satu gini, kalau kat rumah berbeza pula kan Milia. Macam saya kan ada anak kecil. Anak ni suka lah kacau ketika kita solat tau. Masa kita solat ni lah dia suka buat muka, ataupun dia suka lalu, dia suka kacau, dia suka tarik. Kita pun masa kat rumah, kita tak ada masalah, bukan ada orang lain pun. Kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak saya sebut Allahu Akbar, dia tahu dah maknanya marah. Oh, ibu marah ke? Cik dia tanya. Kalau macam tu boleh Ustazah. Kalau kat rumah sebab tak ada orang nak dengar aurat kita semua, maka tak ada masalah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi moga-moga dapat menjawablah sedikit persoalan tadi, insya-Allah. Baik, kita cuba run through sekali lagi di Facebook dan di Instagram kalau ada lagi soalan, insya-Allah. Oh, ramai juga yang saya menonton ni. Sambil-sambil tunggu nak berbuka tu kan. Isi masa, insya-Allah. Baik Ustazah, jadi sebelum kita akhir dengan doa, boleh Ustazah kongsikan sikit ucapan lah untuk kaum wanita ni, especially dalam, sebab kita pun setiap hari kita ada struggle kita kan, juga termasuk bab solat lah. Kadang-kadang tu rasa nak solat awal tu, kadang-kadang tu rasa macam tak apalah, lewat-lewat sikit dan sebagainya kan. Boleh Ustazah berikan sikit kata-kata nasihat lah, insyaAllah. Okey, saya rasa macam ni lah, pada bulan Ramadan adalah masa terbaik lah untuk kita para wanita ni kejar ibadat sebanyak mungkin. Dan kita pun nak kejar pun kalau boleh kejar, orang kata memilih keutamaan, pilih yang terbaik. Sebab tu saya ada bagi tahulah kalau boleh sebelum Ramadan tu kita doa supaya Allah jaga solat kita. Kan sebab solat ni tiang agama kita. Sebab tu bulan Ramadan is about solat tarawih dan kita jaga pakaian kita semua macam hari ni kan. Kita jaga, kita pakai pakaian yang betul, yang sesuai, yang selesa. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan kita tenang dan khusyuk masa solat. Jadi kita kena doa pada Allah pertama biar Allah mudahkan kita solat awal waktu. Yang kedua, Allah mudahkan kita solat jemaah. Allah mudahkan kita untuk dapat khusyuk dalam solat. Sebab kadang-kadang kita nak dapat khusyuk ni bukan mudah. Dengan betul. Orang wanita pula berfikiran ni simpan siu. Sat lagi nak masak apa, sat lagi sahur, sat lagi anak, sat lagi kain kan. Jadi nak dapat khusyuk ni bukan mudah walaupun seminit. Yang keempat, kita kena doa bila kita solat, biarlah terbit dalam kita punya anggota perbuatan amar makruf nahi munkar. Tak nak kita solat tapi dalam masa yang sama kita iltizam melakukan maksiat, tak nak. Kalau boleh, bulan Ramadan ni adalah permulaan untuk kita sempurnakan solat kita. Mungkin bulan lain kita tak adalah hati, tak ada hati orang kata. Untuk betul-betul tutup aurat. So bulan Ramadan is about the right time untuk kita transform diri ke arah betul-betul sempurnakan aurat. So itulah antara beberapa perkara. Dan dalam masa yang sama, Ramadan ni kita tak sempurna kalau kita tak buat amal ibadat yang lain. So betul-betul very fokus lah dan kita minta Allah mudahkan urusan kita pada bulan Ramadan. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita gunakan, manfaatkan Ramadan ini, kita transform diri kita, transform juga ibadah kita kan jadi lebih baik, insya-Allah. Ustazah, ada satu soalan ni tiba orang tanya. Oh, last minute ada soalan ni. Last minute. Boleh Ustazah? Boleh? Boleh. Siapa ni? Baik. Nisa Latifah Nisano namanya. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Soalannya, Ustazah, kalau pakai mask masa solat tarawih macam mana je? Boleh ke? Mufti dah jawab dah ni. Kita sekarang kita tutup muka ni sebab faktor endemik. Betul tak Kalau hari tu pandemik dan mufti telah jawab. So kita kena ikutlah jawapan mufti. Hukumnya adalah harus. Nak pakai boleh, tak nak pakai boleh. Tapi katakanlah kalau tempat tu wabak tu tengah merebak, macam baru ni waktu pandemik kan. Sekarang endemik dia tak wajib lah lepas 1 bulan 4. Tapi still ada negeri-negeri dia menekankan macam Selangor, tekankan sangat kepada memakai mask. Betul tak? Betul. So hukumnya adalah harus dan tidak berdosa lah. Sebab kalau kita ikut biasa, kalau kita pergi umrah, muka ni tak boleh tutup, betul tak? So orang confuse nak pakai mask ke tak nak Ustazah. So depends lah, kalau kat rumah pakai mask buat apa? Kan, kecuali memang kita ni tengah sesama acung-cung-cung tu, betul tak? Tapi kalau dekat masjid, tengok kepada negeri lah. Ada negeri dia tak ada masalah, dia bebas. Tapi ada negeri dia memang lagi menekankan pakai mask. Tapi saya sendiri saya selesa pakai mask lah. Sebab saya kadang-kadang tengah solat saya dengar orang batuk kong-kong ni. Sesama acung-cung ni, jadi saya tak berani juga. Sebab satu lagi saya ni jumpa macam-macam orang. Tak kena gaya saya bawa virus. Saya ni segar bugar orang lain tu berjangkit.
So boleh, hukumnya harus. Okey, jadi hukumnya harus. Okey, jadi jangan risaulah kalau pakai mask waktu bertarawih, especially pergi keluar masjid ataupun surau ya. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tangguh ke perkongsian hari ini, boleh Ustazah bacakan sikit doa lah untuk kita insya-Allah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syafi'in, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawaththik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya karim. Amin amin insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama kami petang ni. Moga-moga kita dapat ilmu yang baru dan sama-sama kita sebarkan kepada yang lain juga untuk manfaat bersama insya-Allah. Jadi sedikit pesanan penaja insya-Allah. Sekarang kita kita ada sale Ustazah. Riang Raya Raudah, masya-Allah, bermula hari ini 13 April sehingga 2 Mei. Memang tu waktu Ramadan ni lah. Jadi ambillah peluang ni sebab kita bagikan diskaun 40% off, up to 40% off. Dan ada juga beli satu Ustazah dapat percuma 5. Atau percuma 5. Percuma apa tu? Saya pun excited ni. Nak pergi kat link mana ni? Link mana? Boleh saya bagi nombor saya kejap lagi. Masya-Allah. Okey, baik. Jadi rebutlah peluang ni untuk dapatkan koleksi tekun Raudah. Jom sama-sama kita pakai tekun selesa di bulan Ramadan ini dan jom kita hadiahkan juga telekon baru pada sanak saudara, ibu kita, isteri dan sebagainya insya-Allah. Okey, mungkin saya share dengan penonton lah. Sekarang mak mertua saya, mak saya pun pakai tekun Raudah tau. Masya-Allah. Saya kata pergi solat, lepas tu niat betul-betul, kata doa lah supaya saya murahkan rezeki, Allah jaga. Dan solat tarawih pakai tekun ni, saya kata. Saya beli dah ni. Kan. Dua-dua saya bagi hadiah lah untuk keberkatan Ramadan. Jadi bukan sekadar untuk diri sendiri tapi kita boleh beri kepada orang lain lah insya-Allah. Terima kasih Ustazah support kami masya-Allah. Baik, sehingga bertemu lagi, selamat berbuka puasa. Ambillah masa yang ada ni untuk berdoa sebanyak mungkin insya-Allah. Moga-moga Allah makbulkanlah. Ustazah nak pesan apa lagi sebelum kita akhiri? Jangan lupa jugalah pergi ke page saya, pengisian setiap hari pukul 12.30 hari live Ustazah Asma Hussein. Dan dekat IG saya pun kita ada juga video-video daripada Raudah juga kan? Ya. Ejaan Ustazah Asma Hussein tu ASMAK, okey. Dia bukan SMA saja, ada K juga, okey. Jangan tertukar insya-Allah. Baik, sehingga bertemu lagi dalam perkongsian seterusnya. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.